Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 dalam subjek kenegaraan Malaysia. Dalam video slide kali ini, kami akan membentangkan berkaitan tajuk pertikaian sempadan dan tuntutan wilayah dalam subtopik Pulau Sipadan, Pulau Ligitan dan Ambalat. Pertikaian sempadan dan tuntutan wilayah. Pertikaian wilayah darat, maritim dan udara antara negara jiran dan kuasa yang sangat besar. Ianya berpotensi menjejaskan hubungan antara Malaysia dan juga negara jiran yang lain, iaitu hubungan diplomatik. Selain itu, ia turut berpotensi menarik campur tangan luar yang berkepentingan. Oleh itu, jika tidak ditangani, ianya boleh menjejaskan kedaulatan negara. Negara haruslah mempertahankan kedaulatan berdasarkan undang-undang antarabangsa. Sempadan negara haruslah dilindungi dan dipertahankan demi kedaulatan negara. Pulau ini mula dipertikaikan sejak tahun 1969. Pada tahun 2 November 1998, Malaysia dan Indonesia telah bersetuju membawa kes ini ke ICJ. Pada 3 Jun 2002, wakil Malaysia dan Indonesia telah membentangkan hujah berkaitan negara masing-masing. Pada 17 Disember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan di mana 15 orang hakim berpihak kepada Malaysia dan hanya satu hakim berpihak kepada Indonesia. Oleh itu, kemenangan telah pun berpihak kepada Malaysia. Beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya pertikaian sempadan dan tuntutan wilayah di Pulau Sipadan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pertikaian ini ialah faktor geografi, iaitu kedudukan sumber asli. Ambalat terletak pada kedudukan lebih kurang 65 km dari arah barat ke timur dan 135 km dari arah selatan ke utara. Blok minyak ND6 dan ND7 mengambil masa lebih kurang 2 jam jika bertolak dari Pangkalan Tarakan, Kalimantan Timur. Ianya terletak sejauh 150 km ke arah timur jika dikira dari Bandar Tawau, Sabah, Malaysia. Faktor yang kedua iaitu faktor dari segi ekonomi, iaitu sumber mineral, sumber gas asli dan petroleum yang juga dianggap sebagai emas hitam yang tertanam di dasar blok minyak yang dianggarkan sebanyak $40 million US. Blok minyak. Ianya berpotensi menghasilkan 764 tong dan 1.4 trilion kaki gas per kubik. Kekayaan di ND6 yang dikenali sebagai Ambalat Timur dijangkakan mencecah sehingga 60 juta tong minyak dan 348 kaki kubik gas. Selain itu, kegiatan menyelam dan pelancongan juga merupakan faktor di bawah ekonomi yang mendorong kepada pertikaian sempadan dan tuntutan wilayah. Ini kerana ianya kaya dengan sumber laut seperti udang, ikan, ketam dan juga batu karang. Ianya juga mampu menjadi pusat pembiakan ikan dan sumber laut yang lain. Selain itu, pantai juga menjadi tempat di mana penyu menetaskan telurnya. Pengutipan telur penyu sejak tahun 1941 oleh kerajaan Great British Utara dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Faktor yang terakhir adalah perjanjian yang telah dibuat oleh Belanda dan British. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia berpendapat bahawa Pulau Sipadan dan Ligitan berada di bawah wilayah Belanda semasa perjanjian ini dipersetujui.
apabila Indonesia meraih kemerdekaan, mereka menganggap bahawa mereka mewarisi pulau tersebut. Terdapat kesan daripada pertikaian tuntutan Pulau Sipadan, Pulau Ligitan dan Ambalan ini. Antaranya adalah meningkatkan ketegangan hubungan serta menggugat keselamatan serantau. Seperti contoh, Indonesia tergugat dengan kemenangan Malaysia ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002, di mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menghantar Angkatan Laut dan Udara bagi menghalang gerak kerja cari gali minyak. Hal ini boleh menimbulkan ketegangan pertahanan dan keamanan dalam negara kita. Seterusnya, pertikaian ini telah mencetuskan peperangan serta perbalahan yang juga telah memberi ancaman kepada kedaulatan dan keselamatan negara. Yang ketiga, campur tangan politik antara negara dengan pembabitan kuasa serta boleh mengancam kedudukan politik negara itu sendiri. Sebagai kesimpulan, walaupun pertikaian ini tercetus, namun masih dapat diselesaikan dengan kerjasama Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2002. Malaysia berjaya mendapat hak milik Pulau Sipadan dan Ligitan hasil daripada wujudnya semangat kerjasama yang baik serta kerja-kerja penyelidikan yang memakan masa bertahun-tahun. Pemimpin haruslah bersikap bijak, rasional dan positif dalam memperjuangkan hak negara dan rakyat. Pemimpin yang mempunyai fikiran terbuka dapat membuat sesuatu perbincangan yang sempurna berdasarkan fakta yang tepat. Hubungan diplomatik antara negara berjiran dan negara lain juga dapat dipelihara di samping dapat mengelakkan berlakunya sebarang pertikaian. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.